Serta mengambil kira keperluan semasa, KKM ingin mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka di kawasan dalam bangunan kawasan tertutup kini adalah atas pilihan ataupun opsional. Sejak beberapa hari ini hangat diperkatakan mengenai ketetapan baharu pemakaian pelitup muka. Segala persoalan telah pun terjawab dan pengumuman semalam yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Sejak 2 tahun lalu, pelitup muka diwajibkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 sehinggalah beberapa kelonggaran diberikan apabila Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik. Tinjauan yang dilakukan, orang ramai rata-ratanya masih bersetuju untuk terus kekal memakai pelitup muka yang sudah menjadi norma dalam kehidupan harian. Ini secara peribadi lah, bagi saya pemakaian penutup muka ni harus diteruskan lagi lah. Kerana kalau kita tengok dari segi kebaikan, memang banyak kebaikan lah kan. Sebab kalau dalam Islam pun benda yang baik kita perlu kekalkan. Jadi untuk kebaikan bersama, saya rasa di tempat-tempat awam kita perlulah meneruskan pemakaian penutup muka ni. Bagi pendapat saya, secara peribadi saya cakap, bergantung pada individu lah kan. Kalau dia rasa pakai pelitup muka ni mendatangkan kebaikan untuk dia, pakailah. Kalau rasa tak ada, tak payahlah pakai. Macam saya rasa benda ni bagus untuk saya pakai. Saya risau kesihatan sekarang ni banyak virus-virus yang entah dari mana datang kan. So kita kena jaga walaupun COVID ni orang kata dah slow kan. Bagi saya tak wajar sebab perkara ni lebih kepada untuk diri sendiri, menjaga keselamatan diri sendiri. So at least macam kalau dekat dalam kawasan yang tertutup, so lebih baik untuk kita jaga keselamatan lah untuk tempat yang dalam kan. Memang pada permulaan kita rasa tak selesa dulu kan semasa awal PKP tu. Tapi sekarang kita dah pakai tempoh yang agak lama, saya rasa tak ada masalah lah. Kadang-kadang kita tak pakai mask, kita rasa tertinggal sesuatu kan, tak lengkap. Jadi terlupa pakai mask. Jadi saya rasa pemakaian mask tak mengundang masalah lah. Saya kalau tempat ramai ni saya selesa pakai mask kan. Tapi kalau tempatnya sesak sangat, saya balik lah. Bagi saya selesa je sebab dah 2 tahun kan kita pakai mask, so saya selesa untuk pakai mask dah. Tak ada masalah lah, tak ada isu. Meskipun kita diberi pilihan untuk tidak memakai pelitup muka di tempat-tempat tertentu, apa yang penting menjaga kesihatan menjadi tanggungjawab bersama demi mengekang penularan wabak COVID-19. Begitulah pelbagai pandangan daripada rakyat Malaysia di atas syarat baru yang dikenakan, SOP lah untuk pemakaian pelitup muka. Jadi, hari ini apa kata kita bincangkan mengenai kelonggaran yang diberikan disebabkan kita dah tak perlu untuk memakai pelitup muka ni. Ada yang setuju, ada yang betul-betul keras mengatakan tak nak. Saya tetap akan pakai face mask. Masih nak pakai pelitup muka. Jadi untuk membincangkan tentang topik ini, adakah dari segi kewajarannya ini masa yang terbaik? Kita akan kongsikan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, merupakan Profesor Madya di Fakulti Perubatan, Perubatan dan Sains Kesihatan UPN. Selamat datang Doktor, apa khabar? Terima kasih. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, ini nak tunjuk. Doktor share dengan kita tadi. Ini adalah artikel yang ditulis oleh doktor sendiri. Dan ianya menyentuh tentang kekal disiplin patuh SOP COVID-19 walaupun diberi kelonggaran. Semalam ni. Semalam ditulis, hari ni terus keluar. Kan, hari ni terus keluar di dalam Berita Harian muka surat 12, anda boleh cari nanti. Tapi hari ni, Doktor, kita nak bercerita mengenai perubahan SOP untuk pemakaian pelitup muka. Adakah wajar sebenarnya, Doktor, untuk kita memberikan kelonggaran di atas pemakaian pelitup muka ni? Okey, terlebih dahulu saya nak rakamkan setinggi rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selepas 2 tahun, 9 bulan ni kita berada dalam pandemik ya, silih berganti PKP ya. Akhirnya kelonggaran SOP yang menyentuh dengan pelitup muka ni dah diumumkan semalam, walaupun kita ternanti-nanti sejak saya ingat 2-3 minggu lepas ya. Banyak masa tu yang bertanyakan pada saya dan berdasarkan data semasa memang
saya melihat bahawa keadaan adalah selamat untuk kita berbuat demikian. Kalau kita tengok pola jangkitan tu pada masa ini dari segi keboleh jangkitan dan sebagainya, tidak ada lagi ancaman badai yang mungkin akan menyebabkan kesan kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita kaji daripada awal tahun 2020 Januari, tahun 2021 saya ingat yang paling getir, dan kemudian lepas kita ada vaksin, keadaan berubah. Tahun ni sejak kelonggaran SOP, kalau Haziq dan Rina masih ingat bulan April kita mula diberikan kelonggaran sedikit demi sedikit. Lepas tu masa hari raya dah boleh dah pergi masjid, perayaan dan macam seperti mana biasa, dan kemudian pembukaan sepadan dan kemudian kita dah mula melancong dan sebagainya. Di sepanjang tempoh tu kita perhatikan tidak ada ancaman kluster ataupun potensi gelombang yang mungkin menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan. Kalau banding tahun lepas, kita lihat setiap kali dilonggar, kita risau. Pakar-pakar perubatan kesihatan awam macam saya dan juga rakan-rakan saya sangat risau sebab bila kita longgarkan SOP, mesti ada kluster. Mesti ada peningkatan dalam hospital, dekat CAC, dekat ICU dan sebagainya, dan menyebabkan kematian. Jadi tahun ni keadaan tu dah tak ada. Dan kita perhatikan lebih 3 bulan. Jadi saya melihat kepada data semasa, pada keadaan sekarang memang sudah selamat dan wajar untuk kita mengambil langkah sedemikian. Baik, doktor, kita melihat bahawa dalam tempoh 2 tahun kita sudah ada satu normalisasi yang baharu memakai pelitup muka. Kadang-kadang Haziq nak keluar tak pakai, kita rasa peliknya. Kan, situasi ini sebenarnya sudah menjadi satu norma baru dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita melihat reaksi ataupun pandangan daripada sebilangan masyarakat, ada juga yang merasakan ini bukan masanya. Belum lagi rasa selamat dan juga sesuai memandangkan kes masih lagi ada, doktor, masih lagi berlarutan. Melihatkan kepada dua pandangan yang berbeza ini, bagaimana mungkin kita nak meletakkan kepercayaan kepada mereka? Kita perlu melihat kesan terhadap kesihatan awam secara menyeluruh. Maksudnya pada setiap individu dan juga kumpulan umur, terutama yang berisiko. Dan kita lihat di sini mereka yang warga emas ataupun mereka-mereka yang punya komorbid, kanak-kanak yang terdedah kepada potensi untuk mendapat jangkitan ni. Tapi kalau kita lihat dari segi data, seperti mana yang saya sebut tadi, potensi yang membimbangkan tu hampir dah tak ada dah tahun ni. Kita lihat walaupun ada gelombang Omicron, kita ingat pada awal tahun, kemudian ada subvarian Omicron baru-baru ni. Tapi ia tidak meninggalkan kesan seperti mana yang kalau saya boleh sifatkanlah ketakutan dan kebimbangan kita pada tahun lepas tu, ianya sudah tidak ada lagi. Walaupun ada yang dijangkiti, lebih daripada 95% dalam manifestasi yang ringan dan boleh dirawat, dan sekarang ni dah ada ubat Paxlovid, ubat rawatan, dan bukan macam masa awal-awal dulu tak ada vaksin, tak ada rawatan dan sebagainya. Jadi keadaan tersebut hampir membawa kita kepada keadaan yang sama apabila kita berhadapan dengan penyakit berjangkit yang lain. Dah ada rawatan dan kita dah tahu macam mana cara untuk mencegah dan juga merawatnya. Pada pandangan saya, kalau kita lihat secara keseluruhan, lihat kepada data dan juga situasi klinikal dan juga keadaan masyarakat secara keseluruhan, tidak perlu ada kebimbangan yang melampau di situ. Sebab biasanya kita akan sebut, saya kalau masih ingatlah pada tahun lepas, kalau media minta pandangan saya, memang saya sebut kita perlu membuat PKP. Memang kita cadangkan buat PKP sebab keadaan agak membimbangkan dan sebagainya. Tapi keadaan seperti itu sudah pada pandangan saya sudah tidak ada lagi pada tahun ini. Jadi kalau perlu dikatakan perlu kan? Dalam artikel ni saya ada tuliskan, maksudnya, namun demikian kalau kita lihat pada kelonggaran ni, pada mereka yang sihat, yang dah divaksin, pastikanlah yang perlu vaksin tu ambil vaksin, dan juga mereka-mereka yang tidak ada komorbid, tak ada isu. Maksudnya kita sudah boleh berinteraksi seperti mana biasa. Tapi yang tak cukup vaksin ataupun ada komorbid ataupun mungkin masalah-masalah lain, perlu berhati-hati. Kalau demam, tak sihat, pakailah pelitup muka. Kalau perlu berurusan dengan orang lain, duduk diam-diam kat rumah. Ataupun kalau memang menjaga warga emas, kat rumah kena ambil ambil berat dan sebagainya, berhubungan dengan mereka-mereka yang rentan, pakai pelitup muka kalau tak keluar dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tak perasan bila balik rumah terus nak pegang ataupun sentuh dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan keadaan yang tidak kita jangka. Di sini pun doktor ada cakap yang dekat dalam artikel ni, dos penggalak kurang sambutan. Secara umum, saya
itu saya punya pengalaman sendiri di lapangan ya. Sebab semalam saya cuba melihat data dalam GitHub, namun tak banyak yang saya perolehi di situ sebab mungkin kaki tangan kesihatan pun ada komitmen mereka lah untuk mencatatkan tentang dos kedua tu. Tapi saya perhatikan dalam ramai-ramai yang saya temui, mereka-mereka yang layak ya, yang berumur 50 tahun ke atas ya, sepatutnya dah boleh dah menerima dos penggalak kedua ni, tapi mereka tak sedar ada pengumuman awal sebelum ni yang mengatakan kita boleh buat temu janji sendiri dalam MySejahtera. Apa yang berlaku, ramai yang menunggu-nunggu temu janji. Datang temu janji betul. tu. Dia menunggu-nunggu macam dos pertama, dos kedua dan seterusnya. Tak nak pergi cari timba. Jadi macam ada kekeliruan kat situlah. Jadi antara yang saya cadangkan, tengok MySejahtera update di situ, dapatkan sendiri. Kalau setengah-setengah tempat tu klinik, saya ingat dalam sehari dua dah boleh dapat dah temu janji. Dah tak perlu menunggu kita tertunggu-tunggu. Kadang-kadang kita berdebar-debar kan, seminggu bila lagi nak dapat vaksin, risau kalau dapat jangkitan dan sebagainya. Jadi dah ada peluang macam tu dan masih lagi percuma. Ramai juga yang bertanya pada saya, ini kena bayar ke dan sebagainya. Tak perlu bayar. Masih lagi percuma untuk dapatkan di fasiliti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi doktor, kalau kita melihatkan dalam pada situasi ini, mungkin dalam kalangan mereka yang masih rasa ada keperluan untuk memakainya, memikirkan sebab tak tahu, melihatkan keadaan kes sekarang ini masih lagi berlarutan, mungkin mereka tertanya-tanya juga, kalau dulu bila kita dijangkiti COVID, kita ada aplikasi yang boleh kita daftarkan, kita maklumkan. Tetapi hari ini masih lagi ada ataupun tidak mereka yang memaklumkan tentang jangkitan COVID di dalam aplikasi MySejahtera? Kalau saya tak silap masih lagi berjalan notifikasi tersebut sebab akan dimaklumkan pada individu berkenaan kalau dijangkiti COVID, perlu kuarantin dalam tempoh berapa hari dan sebagainya. Namun disebabkan oleh tidak ada yang kita perlu macam check-in tu kan, yang kita kena masuk dan sebagainya tu, sebab itu lebih kepada tujuan untuk surveillance ataupun pemantauan mereka-mereka yang cuba buat contact tracing ataupun pengesanan kes. Namun saya melihat dari sudut yang positif sebenarnya, dalam tempoh 2 tahun 9 bulan ni sepatutnya kebanyakan kita sudah diperkasakanlah dengan pengetahuan dan masing-masing tahu apa yang nak dibuat. Yang penting dekat sini bila ada simptom yang maksudnya kemungkinan dijangkiti, cepat-cepatlah buat saringan tu dan kuarantin dan laporkan dan ikut semua nasihat yang diberikan dalam MySejahtera tu. Sepatutnya tidak ada masalah dan pada masa ini kitalah yang mengambil peranan. Maksudnya tidak lagilah MySejahtera tu akan dikte kita lepas ni buat ni dan sebagainya. Yang penting di sini ialah kita perlu lindungi mereka yang di sekeliling kita dan juga masyarakat dari terus dijangkiti. Kalau perlu pakai mask, pakailah mask. Dan satu lagi saya nak nasihatkan jugalah mereka-mereka yang memilih untuk tidak memakai pelitup muka, jagalah etika bersin dan batuk tu kan. Ini dah tahu awak tu tak pakai mask, pergi bersin depan muka kawan tu kenapa? Dan sebagainya. Dan satu lagi kalau macam di tempat kerja dan sebagainya, kalau kita rasa kita selesa pakai pelitup muka, teruskan, tak ada masalah. Tinggal lagi kalau misalnya kata kita kadang-kadang lap mulut ke dan sebagainya, ada air liur kat tangan tu, basuhlah tangan tu dulu sebelum pegang-pegang kita punya kemudahan atas meja dan sebagainya, buka pintu kan. Kebersihan tangan soal kebersihan kan, betul. Lagi satu doktor, saya nak tanya, sekarang ni kes masih ada. Betul. Kes COVID-19 masih ada. Tapi adakah kadar kebolehan jangkitan tu dah kurang dan menyebabkan yang macam orang yang mungkin dijangkiti sekarang ni dah boleh keluar? Saya jangkakan R0 pada masa ini dalam julat yang rendah walaupun tak dimaklumkan kepada kita semua sebab pengiraan R0 tu agak complicated, tapi berdasarkan data semasa saya lihat pagi tadi kita semalam mencatatkan 2,000 lebih lah dan juga kes aktif terus turun besar kemungkinan R0 adalah dalam kurang daripada mungkin 0.5 ke bawah lah. Saya jangka sedemikian tapi saya tak pasti. Jadi dalam keadaan sedemikian tak ada banyak kebimbangan di situ. Yang penting di sini ialah dari segi kesihatan awam kita melihat impak keterukan penyakit. Maksudnya ramai ke tidak yang kena masuk hospital, dirawat dalam ICU dan juga mengakibatkan kematian. Jadi kalaulah ramai yang dapat jangkitan, kita doalah semua orang sihat kan, tapi gejala ringan tidak membebankan sistem kesihatan kita, tak adalah kebimbangan yang berterusan di situ. Tapi yang penting kita masing-masing kena jagalah diri, janganlah kata gejala ringan tak apa, kita tak boleh juga macam tu kan. Dan sebenarnya kita melihat ini adalah tanggungjawab masing-masing yang sebenarnya kita dah jadi satu kelaziman ataupun rutin dalam hidup kita. Cuma bila doktor menyentuh tadi tentang golongan rentan ataupun golongan warga emas, ini yang perlu diberi perhatian. Apatah lagi mungkin ada dalam sebilangan mereka
mereka yang tidak mengambil dos penggalak. Betul. Dan sebagainya. Bagaimana melihatkan kepada situasi adanya kelonggaran ini tetapi untuk golongan warga emas? Untuk warga emas, mereka yang masih belum mendapat dos penggalak kedua terutamanya ataupun masih belum dapat dos penggalak, saya nasihatkan kalau nak keluar ataupun terlibat dengan sebarang interaksi sosial, teruslah memakai pelitup muka dan jaga semua SOP yang pernah kita lalui sebelum ni. Dan mereka-mereka yang nak mengunjungi mereka, menziarahi mereka pun perlu ambil langkah berjaga-jaga, pakai juga pelitup muka untuk mengelakkan kemungkinan dijangkiti. Dan satu lagi, kumpulan umur yang saya agak bukan nak kata risaulah, tapi agak ambil beratnya golongan kanak-kanak, sebab peratus liputan vaksin kanak-kanak setakat ni kurang 50%. Semalam saya tengok data baru 43% liputan seluruh negara. Dan dalam masa yang sama semalam, kalau saya tak silap, YB Khairi ada memaklumkan tentang dos penggalak. Jadi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan ni saya mengesyorkanlah untuk kita ikut, patuh untuk mengelakkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dijangka, sebab kanak-kanak ni satu, mereka memang ada dia punya antibody, pertahanan tersendiri, tetapi kalau misalnya kata dapat jangkitan yang teruk disebabkan oleh pendedahan kepada kuman sedemikian, boleh juga menyebabkan mereka mendapat komplikasi yang teruk. Jadi saya haraplah pada ibu bapa, kalau ada anak-anak yang masih belum menerima vaksin, sekarang ni musim cuti sekolah, kalau pergi tempat-tempat sesak tu, pastikan anak-anak tu terus dipakaikan pelitup muka, jaga kebersihan tangan, elakkan tempat-tempat sesak. Kalau tempat tu sesak sangat, tu usahlah bawa anak-anak dekat situ. Satu lagi saya nak sihatkan ni pasangan-pasangan yang ada anak-anak kecil terutamanya, kalau tak perlu bawa untuk membeli belah, tak payahlah bawa. Pakatlah dengan suami ataupun isteri atau siapa-siapa yang boleh tolong tengokkan anak-anak tu kan. Pergi beli barang, cepat-cepat balik rumah. Ini dibawa semuanya duduk dalam troli. Saya jadi risau. Kita pula risau. Saya macam kena marah saya. Saya nak cakap tapi kan kata makcik ni dia pula yang nak ni. Tapi itulah kita concern lah dari sudut itu. Sebab kanak-kanak pada masa ni ramai yang masih belum divaksin dan sebagainya. Kalau dah divaksin tu mungkin kuranglah sikit kebimbangan tu. Tapi itu antara yang saya ingat perlu diberikan fokus pada masa ini. Tapi doktor, bila dah longgar, bila kebanyakan SOP dah longgar, mungkin menyebabkan ramai orang akan lalai. Ramai orang akan rasa macam sambil lewa dan tak ada rasa macam nak perlu ikut SOP kecil tu. Itu yang kita harapkan, ada peringatan dari masa ke semasa. Dan saya sangat berharaplah di akhir artikel tu saya ada tuliskan pengalaman kita sepanjang 2 tahun 9 bulan tu perlu mematangkan kita lah dalam memilih keputusan terbaik. Kita dah rasa kesusahan. Saya ingat dulu kalau media minta temu bual saya buat secara live, saya pun stres. Dalam kita stres tengok data tu kan, masa peak saya ingat, masa badai Delta tahun lepas tu, saya ingat hampir setiap hari saya menangis lah sebab ramai yang meninggal dunia waktu tu, ratusan meninggal dunia waktu tu. Dan bila berhadapan dengan skrin tu, saya bercakap seorang-seorang sebenarnya. Saya tak tahulah kan sama ada online. Kesusahan kita, tak boleh keluar, tak boleh rentas negeri, tak boleh balik kampung jumpa mak ayah kita. Dan keadaan-keadaan yang memeritkan mereka yang di sektor ekonomi, kita tahulah. Dan habis saja PKP, kita lihat macam dilanda tsunami. Gerai-gerai tepi jalan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya meremukkanlah juga sebahagian pada emosi saya kan. Sebab dalam tempoh karier saya dalam kesihatan awam ni, memang kita tak jangka satu pandemik yang agak teruk melanda masyarakat global secara keseluruhan. Dan ini sepatutnya memberikan kita satu peringatan. Jangan ambil mudah tentang apa yang kita dah diberikan pada hari ini. Sentiasa berhati-hati dan elakkanlah kemungkinan. Dan kita berdoa mudah-mudahan generasi kita akan datang tak jumpalah lagi pandemik ni. Semoga ini yang terakhir. Tak ada lagi pandemik seperti ini. Jadi itu nasihat daripada doktor untuk kita sendiri dan peringatan jugalah. Jadi kepada anda semua, inilah dia syarat terbaru SOP pemakaian pelitup muka yang telah pun berkuat kuasa 7 September serta-merta semalam. Dan yang pasti juga apabila ada kelonggaran, walaupun ada, ianya pilihan untuk setiap individu, tetapi melihatkan apa perbincangan kita hari ini, kita tengok dulu situasi keluarga, situasi di mana lokasi kita berada. Kalau ada keperluannya, tak salah untuk kita pakainya, doktor. Betul. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia berkongsi dengan informasi yang kita rasa sangat-sangat berkesan untuk kita gunakan pada hari ini.